kita nak tengokkan cara kita ni bangsanya lembut je, ya tak? Ahsanun nas, kata Arab kata kita ni ahsanun nas fid dunia, ya tak? Ui, manusia yang paling baik lah dunia, terotik je. Dia tak tahunya kita nyumpah 7 keturunan. Hei, pasal berdendam, tak dapat dia, aku cari esok sampai ke lubang cacing, ya tak? Keturunan dia aku sumpah 7, ya tak? Itu genetic engineering lah tu, sumpah 7 keturunan tu, ya tak? Kejuteraan baka, ya tak? Kejuteraan baka. Rupanya dah pandai juga orang Melayu kejuteraan baka ni, ya tak? Oleh sebab perlunya, atau bila nak habis Ustaz? Pukul 10 lah. Jadi oleh sebab perlunya pentaksilan, ya tak? Saya ambil masa 5 minit, ya. Perlunya pentaksilan fiqhul mizan, originality. Taksil ini ialah memahami daripada akar umbinya. Taksil asal usul, ya. Taksil ialah asal usul. Dia taksil ni dengan ta hamzah sad ya lam. Taksil, ya. Taksil asal usul, memahami akar umbi fiqhul mizan di dalam siasah syariah, dalam kita mengurus tadbir, ya. Dalam kita mengurus tadbir itu dipanggil siasah syariah, perbahasan secara perinci. Maka fiqhul mizan dalam siasat syariah, sebuah kitab khas perlu dihasilkan. Itu dia punya justifikasinya kenapa saya maknanya menulis kitab ini, kata Syekh Ali, ya, Dr. Ali Mahyuddin, ya. Kenapa? Bila kita nak siasah syariah, bila kita nak mentadbir urusan syariah ni, kita kena ada pertimbangan mizan, ya. Kena ada pertimbangan. Sebab itu tuan-tuan pun ingat kan, ada kesalahan minima ataupun ada denda minima, ada denda maksima. Ya, itu sebenarnya adalah mizan. Ini kesalahan pertama. Ada beza dengan kesalahan yang berulang. Itu mizan. Ya, itu mizan. Sebab itu degree dia punya hukuman pun tak sama. Jadi ada buat kerana jahil, ada buat kerana terdesak. Ya, maka lain hukumannya. Ya, ada lain hukumannya, ya. Sebab itu kita rasa bila ada seorang yang mencuri duit masjid, tiba-tiba diikat pada tiang masjid. Saya lain pendapat saya. Ada orang rasa puas hati, padan muka. Ada mencuri duit masjid. Haiya, ini orang duit tokong pun dia curi. Tak, kena kaji balik. Apa sebab dia? Apa punca dia? Ya tak? Jangan kita hanya lihat pada zahir sahaja, kena ada juga pertimbangan mizannya. Apa punca dia jadi begitu, ya? Maka dikata di sini bahawa perlu dihasilkan, dan saya namakan ia sebagai fiqhul mizan, sebagai piawaian, ya, sebagai ukuran untuk faham Quran dan Sunnah bagi mengelakkan kecelaruan. Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang sunnah, ada orang yang sunnah dikatanya sirah, ada sirah dikatanya sunnah, iaitu celarul itu, ya tak? Ada yang makkiyah dikatanya madaniyah, ada yang madaniyah dikatanya makkiyah. Itu jadi kecelaruan, dan juga untuk mencegah perpecahan, ya. Daripada situlah tidaklah nanti maknanya kita kata benda yang asas tiba-tiba berpecah. Tak, perkara yang asas, benda yang usul tak boleh berpecah. Soal akidah tak boleh berpecah. Menunaikan hasrat kita bagi menyatukan, semoga Allah tunaikan hasrat kita menyatu dan membertabatkan semula umat ini. Jangan umat ini stigma perpecahan melekat pada umat ini, ya. Dia nak angkat supaya nak buangkan stigma perpecahan itu. Jangan asal sebut Islamnya perpecahan. Dia nak buangkan stigma itu, supaya dapat dah diangkat balik martabat umat. Saya sebut ni bukan apa, sebab kadang-kadang kita nak bawa Islam pada orang bukan Islam. Tapi bila dah kita paparkan imej perpecahan, imej maknanya kita kata asyik bertikam lidah, ya tak? Jadi bagaimana kita nak bawa Islam yang indah itu kepada orang yang bukan Islam, ya tak? Jadi kita nak angkat martabat umat Islam menjadi umat yang khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik untuk seluruh manusia. Disebut ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk ditampilkan untuk manusia. Umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja, tak? Ditampilkan untuk di sinilah kadang-kadang saya tidak menyalahkan orang awam, saya menyalahkan ahli ilmu kadang-kadang. Ustaz-ustaz pun mereka tak salah
timbulkan benda yang titik bengik tu. Tak usahlah timbulkan titik bengik tu. Mau demo sembahyang subuh pun tak apa dah. Yang mikir nak timbulkan masalah kunut ni ngapa? Yang tak sembahyang subuh ramai mikir nak sembahyang kunut. Apa? Baik kita buat gerakan gerak subuh macam di Turki tu. Sampai sudahnya subuh dah apa Jumaat. Ya, daripada kita mikir sibuk sana sini sembang hai kunut ni, lebih baik kita buat gerakan gerak subuh namanya. Ngatuk kerantung pergi ke rumah-rumah. Jadi kadang-kadang bukan berlaku pada orang awam ni, kadang-kadang ustaz-ustaz pun gemuk. Bawa cerita yang kecil-kecil. Sebab dia hanya faham agama itu ilmu juga. Agama ini termasuk dakwah. Agama ini bukan hanya ilmu je. Agama ini bukan hanya perbahasan ilmu. Agama ini mengajak hati manusia kepada Allah. Dia adalah dakwah. Cara mereka ni bukan cara dakwah. Cara mereka ni menambahkan orang bukan Islam jauh. Bahkan orang Islam pun jadi, aku malas lah demo tu. Kelahi saja je. Ustaz-ustaz tu pun kelahi katanya. Ustaz kelahi, ustaz kelahi. Ustaz tu perempuan. Bari bawah. Jadi memeliharalah sifat tawadhu, ikhlas katanya dalam diri kita. Ini pun penting. Sebab apa? Kadang-kadang takabur itu berleluasa, ya, maka ini mencetuskan suasana yang tidak damai dalam kehidupan Islami kita, ya. Kita mahu suasana merendah diri, ya. Di saat kita melihat orang berbeza dengan kita, janganlah anggap dia musuh kita, ya. Tak semestinya bila dia berbeza itu musuh. Jadi kita tak mau ambil pendekatan khawarij. Khawarij, if you are not with us, you are against us. Itu khawarij. Padahalnya if you are not with us, barangkali dia ada pendapat yang lain. Ada dia punya sandaran yang lain. Relax lah brother, kan? Sebab itulah kita kata bahawa jangan kita senang-senang bermusuh dengan orang. Sebenarnya Islam itu salam, ya tak? Islam itu ialah sejahtera, damai. Afsyus salam, itulah ucapan sulung Nabi bila sampai ke kota Madinah. Ayuhan nas, kata Nabi, ya. Afsyus salam, sebarkanlah kesejahteraan, ya tak? Sebarkanlah keamanan. Kemudian kata Nabi, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang memerlukan. Wasilil arham, sambung semula kasih sayang. Sallu bil lail wan nasu niyam, dan sembahyanglah di waktu malam hal keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu dapat masuk syurga dengan sejahteranya. Itu kata sulung Nabi bila sampai ke kota Madinah dengan qaswa, kenderaannya yang bernama qaswa, ya. Wallahu alam, saya berhenti di situ. Ini bermakna bahawa dalam perjumpaan kita insya-Allah akan datang, kita akan terus masuk ke ringkasan fikrah, ya. Bagaimana fikrah, ya, ringkasan fikrah, ya. Muka surat yang sama iaitu muka surat 9, ya, tapi kawas di bahagian ringkasan fikrah, fiqhul mizan, ya. Ringkasan pun berapa muka surat entahlah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nak kiranya dah habis masa kita ni, ya, insya-Allah. Ya, soalan. Yang boleh-boleh lah, yang ada yang tak boleh juga. Apa yang boleh kita pakai artisan tentang aplikasi kita nak gabungkan antara selawat dan zikir. Dalam zikir pun ada zikir. Ya, ya, ya. La ilaha illallah. Jadi apa kita nak menguraikan tentang dikatakan mana utama design dia. Pertamanya kalau boleh kita sepadukanlah. Sepadukan dengan maknanya segala zikir-zikir ini, ya. Maknanya dia adalah merupakan pohon-pohon yang kita tanam dalam syurga, ya. Ada satu malaikat yang menanam pohon-pohon dalam syurga, kemudian terhenti. Lalu malaikat yang lain tanya, kenapa berhenti? Tuan aku berhenti berzikir, katanya. Jadi kita, maknanya sebaik-baiknya zikir ini bersepadu, dan istiqamah, konsisten lah, ya. Istiqamah dan konsisten. Tetapi selawat ini ada khas, tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, menyelamatkan kita daripada gelisah dan penyakit hati. Dia ada fungsi yang berbeza. Selawat
ialah menyelamatkan kita, tunjina biha min jami'il ahwal. Ahwal ni yang menggelisahkan, yang meresahkan, yang merisaukan. Sebab itu orang tua dulu bila tengok seorang tu gelisah, tak duduk, mika ni duduk, bawa selawat ke Nabi. Ngulu ngelior. Kan? Orang dulu, ya. Duduk, bawa selawat ke Nabi. Tengoknya gelisah aja. Atau nak interview, rupanya kan nak dapat berim pun. Contoh. Jadi tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, ya, maknanya selawat tadi ialah juga menyelamatkan kita daripada afat. Afat ni apa? Penyakit hati. Takabur, sangka buruk, dengki, tamak. Ya, itu penyakit hati ni. Ya, banyak selawat. Dan juga dikatakan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat. Dengan selawat yang kita selawat sebelum berdoa tu, kita alhamdulillah, kita puji Allah, kemudian kita selawat salatu wassalamu ala rasulillah, itu sebab dia itu memustajabkan doa kita. Ya, wa taqdi lana, dia menunaikan bagi kita, ya, hajat, jami'al hajat, seluruh hajat-hajat kita. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan membersihkan segala kejahatan-kejahatan kita. Dia mengangkat martabat dan menggugurkan kejahatan-kejahatan kita. Itu fungsi selawat. Jadi oleh kerana itu, selawat pun jangan ditinggalkan, zikir pun jangan ditinggalkan, dan kita sepadukan, ya tak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu walaupun yang afdalnya la ilaha illallah, sebab dia tauhid. Ya tak? Dia adalah tauhid, syahadah. Dialah maknanya kita kata puncanya. Kalau ada subhanallah pun, ada alhamdulillah pun, ada Allahu akbar, kalau tak ada la ilaha illallah, tak jadi apalah. Sebab dia disebut itu afdal tu, sebab dialah yang menjadikan kita itu Islam. Maka yang lain tu akan mengiringi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar, ya. Itu dari sudut afdaliatnya. Kita kata pertama, selawat lain mizannya, zikir-zikir itu yang disepadukan tu lain pula mizannya. Namun dalam zikir itu ada pula yang afdal, la ilaha illallah, sebab itulah yang menjadikan kita Islam. Kemudian diiringilah dengan, ya, zikir-zikir yang lain, ya, insyaallah. Satu je. Nak tanyalah ni. Kita tengok dalam duniawi lah. Kita tengok ustaz kata tadi, nama-nama fasad pada kereta, fasad, alfat. Jadi makna tu orang tak tahu. Pada kata alfat tu, dia ada bersangkut dengan untuk fasad, pinjam fasad. Fasad dengan T. T kan? Fasad dengan T kan? Kalau dengan yang Arabnya yang kerosakan tu fasad dengan dal, dengan D lah. Ini fasad. Kita pun tak tahu lah apa makna. Kalau polo tahu, main polo. Ada bersangkut dengan jenis. Kalau kena buat kajian itu, kalau alfat tu ada makna yang tak baik, ya. Kalau ada makna-makna yang tak elok, hindarilah, ya, sebab nama ni memberikan kesan kepada kita. Ya, nama itu sebagai memberikan kesan kepada kita. Jadi hindarilah nama-nama itu, kan. Tapi kalau dah memang kaitanya alfat, mana apa nak nyebut yang lain, ya tak? Cubalah macam mana, tengok buat kajian lah. Saya pun tak berani nak sebut, ya, apa. Tapi kalau fasad, itu memang rosak lah. Kalau yang Volkswagen yang ada tu bukan fasad, dia fasad. Tak tahu makna. Alfat pun saya tak tahu apa makna. Cuba cek lah, cuba buat kajian. Tuan, ya. Ya. Banyak masalah baru. Yalah. Betul, nak. Ala innaha satakunul fitnah, kata Nabi. Ketahuilah nanti akan berlaku banyak fitnah, huru hara. Fitnah ni sebenarnya ada 3 makna. Satu, tuduhan yang tak berasas. Itu fitnah. Yang kedua, fitnah dengan makna ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu, harta benda kamu juga adalah fitnah. Fitnah di situ dengan makna ujian. Tapi fitnah yang ketiga, iaitu dengan makna kerosakan.
Ya, fitnah yang ketiga dengan makna ala innaha satakunul fitnah, kata Nabi, akan berlakulah banyak huru-hara, kekacauan, musibah berlaku nanti, kata Nabi. Lalu Sayyidina Ali tanya, mal makhraj minha, apakah jalan, ini hadis Tirmizi ya, apakah jalan keluar, dalam jilid 20, dalam jilid 20 hadis Tirmizi dalam kitab Bahrul Mazi. Apakah jalan keluar daripada fitnah itu, kekacauan itu? Lalu Nabi kata, kitabullah, kembali kepada kitabullah, fihi naba man kana qablakum wa naba ma ba'dakum. Dalamnya ada berita orang yang sebelum kamu dan berita selepas kamu. Ada berita sebelum dan ada berita selepas. Jadi maknanya kita kata memang betul jalan keluarnya adalah Quran, kitab Allah, tetapi ditambah pula mizan ni tadi, pertimbangan kita bagaimana ayat itu nak dikenakan dalam konteks yang macam mana. Itu penguasaan yang insya-Allah memang memberi guna sangatlah. Sebab itu dalam kitab ni disebut, kitab saya ini katanya boleh dimanfaatkan, ya, boleh dimanfaatkan terutamanya mereka yang bergiat di lapangan. Maksudnya mereka yang berada untuk membuat, maknanya kita kata adjustment, bagaimana konflik-konflik yang berlaku di dalam masyarakat. Disebut begitu fungsi kitab saya ini katanya, ya. Muslimat dah siap nak balik moh kita, ya. Buat alasan lah tu, ya. Sebab ada yang dah berdiri, ada yang dah tutup bukunya, ya. Tak, jadi minta maaf lah, ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi bulan Syawal lah, ya. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.